Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan utama kita ucap syukur kepada Allah. Petang ini kita dapat bersama dalam satu majlis yang baik. Mudah-mudahan Allah rahmati, berkati majlis kita insya-Allah. Bersempena kita sekarang berada di bulan Rajab Al-Mubarak. Hari ini saya ingin cerita sedikitlah perkara yang berkaitan dengan ayat pertama surah Al-Isra. Kerana di dalamnya ada cerita tentang kisah Isra. Kisah Isra ni bukan sekadar kisah pengulangan, bukan sekadar sejarah, tetapi dalamnya ada urusan iman, dalamnya ada urusan taqwa, dalam dia ada urusan kefahaman, dalamnya ada urusan keyakinan dan berkaitan dengan i'tiqad dan kepercayaan. Jadi saya ambil dulu sikit dari ayat pertama surah Al-Isra. Tapi kita tak cerita kisah Isra Mi'raj tu. Kisah Isra Mi'raj nantilah dari awal sampai akhir apa yang terjadi. Hanya saja kita nak tengok ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini saya paparkan ni dia punya terjemahan sahaja. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah apa? Surah Al-Isra. Ayat berapa? Ayat yang pertama. Baik. Sekarang kita tengok dari segi makna terjemahan. Apa terjemahan dia? Maha suci dia yang telah menjalan malamkan hambanya pada sebahagian malam. ASBHGN tu boleh faham tak? Faham SG. Ustaz. Boleh faham Apa makna dia tu? Sebahagian. Sebahagian malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ila ke masjidil aqsa, yang kami berkati sekitarnya. Kami ni merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Isra ni cerita dia untuk apa? Untuk mewajibkan solat? Bukan. Untuk solat 5 waktu? Bukan. Tapi untuk apa? Untuk memperlihatkan kepadanya, nya tu siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah apa ni? Surah Al-Isra. Al-Quran ayat surah Al-Isra ayat yang pertama. Baik. Kenapa saya cerita sikit ni? Yang pertama saya nak rujuk pada kalimah Maha suci dia yang saya dah warna merah kan tu. Maha suci dia. Maha suci dia tu, Maha suci dia tu merujuk kepada Allah. Apa makna Maha suci Allah? Kalau saya sebut, saya ni sekarang berada dalam keadaan suci. Saya pun suci. Tapi suci dari apa? Ada maksud. Maknanya suci daripada hadas kecil, hadas besar. Mungkin. Atau suci daripada najis. Saya tak ada najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Tak ada. Maknanya saya suci dari najis. Pada badan saya, pakaian saya dan juga tempat saya duduk. Contohnya lah, tempat saya berada pada saat ini. Suci juga. Atau satu orang baru masuk agama Islam, baru saja mengucap 2 kalimah syahadah,
yang mana saya akan cakapkan kepada dia bahawa awak ni adalah orang yang dikira sebagai suci. Kenapa? Sebab dia tu dikira suci daripada dosa. Sebab dia baru masuk agama Islam, gugur segala dosa. Jadi suci yang dimaksudkan apa? Suci dari dosa, tak ada dosa. Suci dari hadas, tak ada hadas. Suci dari najis, tak ada najis. Tapi kalau maha suci Allah, Allah suci dari apa? Suci daripada apa? Daripada najis. Memang Allah tidak ada najis dan najis bukan sifat Tuhan. Memang suci dari hadas. Allah tidak berhadas dan kita tak ada cerita tentang kehadasan Allah kerana hadas tu sifat makhluk. Tak layak bagi Allah. Jadi kita sebut Allah Maha Suci ni, Maha Suci daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah dan Maha Suci daripada sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Sifat yang menyerupai makhluk ni, sifat makhluk ni ada 4 asas dia yang kita nak kena faham petang ni. Ada berapa semua sekali? Ada 4. Mudah-mudahan Arba'iyah Saleh dapat faham cerita. Ada berapa? Ada 4. Hajjah Andak Mat Sidik, mudah-mudahan boleh. Hajjah Hadidah Patung. Hajjah Jaro Haiza Muhammad Insun Masrum. Hajjah Nur Faridah Ali Nur Habiza Mat Rasali. Hajjah Rokiah Rubiah Badri. Semua sekali lah. Sifat makhluk tu ada berapa yang asas kita nak belajar petang ni? Ada 4. Yang pertama, apa sifat makhluk tu? Dia bermula asalnya tiada menjadi ada. Itu sifat makhluk. Apa sifat makhluk yang pertama? Asalnya ada menjadi tiada. Asal ada menjadi tiada pula. Asalnya apa tadi? Salah cakap lah. Asalnya tiada. Asalnya tiada menjadi ada. Itu sifat makhluk. Semua, apa-apa, semua benda yang wujud di alam ini, selain daripada Allah, semuanya asalnya tiada. Kalau saya tanya matahari, asalnya apa? Asalnya tak ada. Okey. Bulan asalnya apa? Asalnya tak ada. Kemudian jadi ada. Itu sifat makhluk. Asalnya tak ada, kemudian jadi ada. Langit pun asalnya apa? Asalnya tak ada. Waktu, masa. Waktu dan masa. Asalnya apa? Asalnya tak ada. Baik, siapa Tuhan pencipta masa? Soalan saya. Siapa Tuhan pencipta kepada masa? Siapa yang cipta masa? Allah. Allah cipta masa. Maknanya sebelum masa diciptakan, masa tu ada ke tak ada? Jawapan dia masa pun tak ada. Baik. Siapa pencipta kepada gelap? Gelap? Alam ni gelap, tak ada cahaya. Gelap. Siapa pencipta kepada gelap? Allah juga. Siapa pencipta? Allah juga. Siapa pencipta kepada cahaya? Allah juga. Jadi, sebelum adanya gelap dan adanya cahaya, asalnya dua-dua tak ada. Macam kita ni kalau perasan bilik, sekarang bilik masing-masing gelap ke? Ni masing-masing kat bilik ke dekat dalam gua ni? Dalam bilik rasanya. Bilik, dekat ruang tamu ke kat bilik kan? Dekat bilik kita ada cahaya tak? Dekat hall, dekat dewan, dekat pejabat. Kita terang, ada cahaya, maknanya tidak ada gelap. Kejap lagi kita tutup api, tutup semua, dia jadi gelap, tak ada cahaya. Mesti salah satu. Ada cahaya sikit, gelap menghilang. Ada gelap, cahaya tak ada. Tapi bayangkan, boleh tak kita bayangkan satu keadaan tak ada gelap, tak ada cahaya. Langsung tak ada cahaya, langsung tak ada gelap. Boleh tak kita bayangkan? Boleh tak kita bayangkan? Keadaan tu tak ada gelap, tak ada cahaya langsung. Tapi ada cahaya sikit, Ustaz. Tak. Langsung tak ada cahaya sikit, langsung tak ada gelap sikit. Boleh tak? Kalau black out, gelap. Jawapan dia memang kita, Ustaz, kalau black out gelap lah. Tapi kalau ada cahaya sikit, Ustaz, cahaya sikit tak, dah ada kira, dah ada cahaya sikit. Jawapan dia memang kita tak boleh bayangkan dengan akal kita.
Jadi sebelum dicipta gelap dan terang, gelap dengan cahaya, dua-dua tu sebelum diciptakan, jawapan dia sebelum semua makhluk diciptakan, yang wujud hanya siapa? Hanya Allah. Sebab tu kita sebut Maha Suci Allah. Allah bukan gelap, Allah bukan cahaya. Allah bukan gelap, Allah bukan cahaya. Baik, soalan saya yang kedua. Ada satu makhluk nama dia atas. Ada 6 makhluk. Ada satu makhluk nama dia atas. Ada satu makhluk nama dia bawah. Ada makhluk nama dia kanan. Ada makhluk namanya kiri. Ada makhluk namanya depan. Ada makhluk namanya belakang. Baik, tengok sini. Saya berdiri ni. Di sebelah kanan saya ni ada ruang. Nama dia ruang kanan. Bahu saya ni, ruang ni sebelah kanan. Jadi kalau saya minum air, tangan kanan, bismillah. Kanan, kiri, atas saya ni ada ruang. Bawah saya ni ada ruang, ada kerusi. Depan saya ni ada ruang, belakang saya ni ada ruang. Baik, saya nak tanya. Kanan ni, ruang kosong ni, kanan ni, dia Tuhan ke makhluk? Ruang kosong ni, bukan tangan saya, kanan, ruang kanan ni, kawasan ni, space yang ada ni. Nama dia kanan. Dia makhluk ke Tuhan? Makhluk lah. Jangan, makhluk lah. Baik, siapa pencipta? Tuhan yang mencipta kanan, yang mencipta kiri, yang mencipta atas, yang mencipta bawah, yang mencipta depan, yang mencipta belakang. Siapa Tuhan kepada 6 sudut ni, 6 dimensi ni? Siapa Tuhan ni? Allah kan? Bila Allah yang cipta kanan, kiri, atas dan bawah, kita tak boleh sifatkan Allah ada dekat atas. Sebab atas tu makhluk. Allah ada dekat bawah. Allah bukan makhluk. Tak boleh kata Allah dekat sebelah kanan. Kanan tu makhluk. Tak boleh kata Allah kat sebelah kiri. Sebab tu dalam Isra' dan Mi'raj, paling berbahaya kalau ada orang pandai-pandai reka cipta akidah baru, mengatakan Nabi tu dia masa dia melepasi Sidratul Muntaha, hanya Nabi berdua-duaan dengan Allah. Dia cakap macam tu, hancur akidah dia, tak guna dia pergi haji 100 kali, tak ada manfaat dia pergi umrah ulang-alik jadi mutawif, tak ada apa faedah pun dia semayang 5 waktu saf pertama berjemaah kalau dia menyangka bahawa Allah ada dekat atas. Saya dah beritahu tadi, atas tu Tuhan ke makhluk? Atas tu nama dia makhluk. Jadi jangan cakap Allah berada di atas. Atas tu makhluk. Sebab itu ayat Isra' Mi'raj awal-awal lagi dimulakan dengan bukan kalimah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menjalankan. Tak, memang betul segala puji bagi Allah. Tapi ayat itu bukan cerita puji-pujian. Tapi ayat itu menceritakan Maha Suci. Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya? Kenapa? Sebab pada urusan ini sangat penting. Pada urusan ini ada diceritakan Maha Suci kerana saya nak cerita bila cerita Isra' dan Mi'raj ni terjadi saja peristiwa Isra' dan Mi'raj, golongan manusia terbahagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang percaya, kelompok pertama adalah kelompok yang tak percaya. Maknanya dia kata ini semua cerita bohong, ini cuma benda tak betul, ini semua tak masuk akal. Tu tak percaya. Tu dah kira terkeluar. Baik. Kelompok yang kedua, dia percaya dengan Isra' Mi'raj. Dia kata, ya betul, Nabi Isra', Nabi Mi'raj, betul, ya dia percaya. Tapi bila kita tanya apa yang awak faham Isra' Mi'raj, dia kata Nabi masa pergi tu, badan Nabi tertinggal kat Mekah, Nabi cuma pergi dengan roh saja naik atas. Jawapan dia fail, gagal. Tu salah. Dia ostad ke, dia astad ke, dia istad ke. Istad tu istad. Istad tu maknanya stadium. Dia ostad ke, astad ke, istad ke, saya tak kira. Dalam bab ini perkataan saya agak kasar sikit. Kasar tu bukan kerana keras, tapi kerana tegas. Tak boleh. Dia kata masa Nabi Isra' tu roh saja pergi, tapi jasad tertinggal di Mekah. Salah. Sepenuhnya salah. Bukan. Kalau jasad tertinggal, roh saja pergi,
maka umpama itu tidak ada bezanya yang namanya macam mimpi-mimpi saja. Badan ada dekat kota Damansara, tapi malam pergi ke mana? Makan siang, makan malam, makan tengah hari dekat Korea, dekat Argentina. Tapi badan ada dekat situ. Macam tak ada beza sangat dengan mimpi. Bukan. Jadi itu contoh apa? Orang percaya Isra' Mi'raj tapi salah. Dan tak boleh pakai kepercayaan tu. Tak boleh pakai. Dengan catatan tak boleh pakai. Jadi itu contoh. Jadi kita pula yang betul yang mana? Percaya yang benar. Kita percaya bahawa ketika Rasulullah Isra' dan Mi'raj, Nabi pergi roh dan jasad. Apa dia? Roh dan jasad. Apa dia? Roh dan jasad. Secara apa? Sedar. Bukan ngantuk, bukan mamai, bukan pingsan, bukan pitam, bukan mabuk, bukan kabur-kabur. Jelas dan sedar. Itu contoh Kita kelompok yang ketiga insya-Allah. Mudah-mudahan ahli syurga percaya dengan kepercayaan yang benar. Contoh kedua, percaya tapi salah. Dia percaya bahawa Nabi Isra' Mi'raj siap ceramah lagi, siap menyampaikan pengajian lagi, siap ada jawatan lagi, siap pegawai mufti lagi, siap ahli jawatan kuasa fatwa lagi, siap apa jawatan. Dalam bab ini kita tegas dan kita tak pakai latar belakang dia datuk ke, dia datin ke, dia Profesor Madya ke. Bukan merendahkan jawatan dan juga pencapaian akademik, tetapi meletakkan kepercayaan yang benar tentang agama tu jauh lebih penting daripada segala jawatan duniawi. Tanpa merendahkan sesiapa pun yang mendapat pangkat-pangkat duniawi. Tanpa merendahkan. Baik, contohnya dia ceramah, dia kata ketika mana ketika mana Nabi Muhammad melepasi Sidratul Muntaha, ketika itu Malaikat Jibril hanya sampai di Sidratul Muntaha sahaja. Lalu Rasulullah teruskan perjalanan melepasi sampai ke Mustawa. Bila sampai di Mustawa, beruntungnya Rasulullah kerana ketika itu tidak ada sesiapa pun melainkan hanya tinggal berdua sahaja antara Nabi dan Allah sahaja yang ada di sana. Jawapan dia punya ceramah sedap macam mana pun, habis semua, gagal, semua kepercayaan dia rosak. A sampai Z habis, kosong. Itu contoh dia percaya Isra' Mi'raj tapi dengan kepercayaan yang salah. Contoh kedua tu. Contoh ketiga. Ni saya nak bagi contoh-contoh dulu. Boleh Sebagai ayat Quran tu kita bagi contoh lah, senang sikit. Mudah-mudahan boleh faham. Contoh ketiga. Ingat sampai bila-bila? Mudah-mudahan insya-Allah. Contoh ketiga. Ada orang dia cerita gini. Ketika Nabi SAW berada di sana, tiba-tiba dia mendengar suara Allah. Allah memperdengarkan suara sebenar Allah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku mewajibkan engkau dan umatmu solat 50 waktu sehari semalam. Dan Rasulullah mendengar suara Allah pada ketika itu. Kalau ada orang cakap yang macam tu, ni jadi contoh ni, saya berlakon tadi tu. Boleh faham tak ni? Kalau ada orang sebut, Nabi mendengar suara Allah, Nabi mendengar ucapan dari Allah. Kalau dia kata ucapan, kalau dia kata suara, kalau dia kata bunyi, jawapan dia habis terus, gagal. Hancur, rosak akidah. Tapi dia ustaz. Dia ustaz ke, istad ke, astad ke, dalam bab ni saya tak kira. Kalau dia bukan ustaz dan bukan siapa-siapa lulusan agama, tapi akidah dia benar, kita kata dia benar. Tapi kalau dia ada PhD ke, ada PhD kuasa 3 ke, tapi kepercayaan akidah dia salah, maka kita sebut itu salah. Bukan kerana merendahkan pencapaian akademik, bukan kerana merendahkan situasi ataupun perjawatan seseorang. Kita hormat. Saya hormat kawan-kawan saya yang ada PhD, yang ada datuk, yang ada Tan Sri, semua saya hormat. Dengan syarat. Letakkan penghormatan mereka kepada kebenaran akidah mesti letak paling atas. Kami akan hormat orang yang seperti itu. Sekalipun dia tukang sapu, saya akan hormat. Sekalipun dia
adalah tukang kebun, saya akan hormat. Kerana apa? Dia meletakkan akidah dan kepercayaan yang benar, letak atas kepala, junjung dalam jiwa. Ketika itu dia orang soleh, kita hormat. Dan kita tak akan merendahkan sesiapa pun dengan sebab profession dan lahiriah duniawi. InsyaAllah kita tidak rendahkan sesiapa. Tapi dalam bab ini kita kena bertegas. Baik, apa pula kepercayaan kita tentang Nabi menerima wahyu tadi tu? Ustaz, dekat sana kan Nabi terima wahyu, betul. Nabi terima wahyu kan kewajipan solat, betul. Sampai situ betul. Yang Nabi terima tu kan asalnya 50 waktu, betul. Nombor 3, betul. Kemudian kan diringankan menjadi 5, betul. Nombor 4 tu betul. Habis yang tak betul yang mana Ustaz? Yang tak betul yang mana? Cuba teka. Yang tak betul yang mana? Tadi Ustaz kata yang tu salah. Yang ni Ustaz kata betul pula. Yang tak betul yang mana? Yang tak betul yang mana? Tadi Ustaz kata yang ni pening lah. Ustaz ni dah lah petang. Dia pening pula tu. Aduh, pening saya. Saya nak fikir, tak boleh fikir ni. Tadi dia kata, kalau Rasulullah mendengar Allah suruh perintah solat 5 waktu, dia kata salah. Yang ni dia kata betul pula. Allah memang perintahkan. Jadi yang mana yang salah sebenarnya? Yang kata dengar suara Allah tu. Yang salah tu mempercayai bahawa Allah berkata-kata menggunakan suara. Allah Ta'ala maha berkata-kata, sifatnya mutakalliman. Dalam Quran disebut wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar berkata-kata. Memang betul. Tetapi Allah maha berkata-kata, kita pun berkata-kata. Tapi kita berkata-kata pakai bahasa, pakai bunyi, pakai huruf, pakai nafas, pakai suara. Dan kita memerlukan alat masa berkata-kata. Pakai lidah, pakai gigi, pakai air liur, pakai anak tekak, pakai bibir, pakai rongga, pakai namanya apa? Rahang. Baru kita boleh cakap. Kita ni kalau rahang, na'udzubillah, orang kalau kemalangan, rahang pecah, bibir dia lawa macam mana pun nak cakap dah tak boleh. Orang kalau dia lawa macam mana pun, peti suara pecah, tak keluar suara. Tak boleh cakap. Orang kalau cantik macam mana pun, bibir tak ada, nak sebut huruf M, huruf B tak boleh. Susah, orang tak faham. Kenapa? Semua itu alat untuk berkata-kata. Allah yang saya sembah, dia maha berkata-kata. Tanpa bunyi, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa dahulu, tanpa kemudian, tanpa lafaz, tanpa perkataan. Dia bukan cakap gitu. Nabi dengar ada bunyi-bunyi. Bunyi itu makhluk. Suara itu makhluk. Siapa Tuhan kepada suara? Allah. Siapa Tuhan kepada bunyi? Allah. Allah tidak bersifat bunyi dan tidak bersifat bersuara. Itu cerita dia. Jadi bila nak cerita Isra' Mi'raj, kena percaya tapi dengan kepercayaan yang benar. Baik. Yang benar tu macam mana Ustaz? Yang benar ialah kita percaya bahawa Nabi ketika melepasi Sidratul Muntaha, Rasulullah seorang diri, Nabi mendengar firman Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bunyi, tanpa bahasa, dan Rasulullah mendengar dengan hati dan memahami perintah 50 waktu salat, dan Nabi menerima wahyu tersebut dengan sepenuh amanah dan keimanan. Setakat ni yang saya cerita ni, boleh faham ke ni? InsyaAllah faham. Ustaz, okey, baik. Kalau kita fikir, Ustaz, kenapa kita tak kata Allah berfirman, manusia berkata-kata? Itu bahasa Melayu. Bahasa Arab, dua-dua qala Allah, qala Rasulullah, qala Ali. Tiga-tiga semua faham. Semuanya sama je perkataan dia. Jadi dia bukan soal perkataan, soal memahami tu. Contoh. Allah maha melihat. Kenapa kita kata Allah maha melihat? Sebab dalam Quran kata Allah maha melihat. Jadi baru kita boleh kata Allah maha melihat. Baik, Allah melihat kita tak? Melihat.
Kita melihat tak? Kita pun melihat juga. Banyak benda kita lihat. Tapi apa bezanya? Bezanya kita letak maha saja. Beza tambah perkataan, siapa-siapa boleh buat. Tapi beza memaham, itu lebih penting. Kalau dalam bahasa Arab, dia tak ada tambah maha-maha. Sama saja. Allah melihat, yang namanya kita melihat. Sama. Sama perkataan. Hakikat tak sama. Okey, mana yang tak samanya? Kita melihat, kita memerlukan alat. Kita perlukan mata, kita perlukan retina, kita perlukan apalah istilahnya lapisan ke apa ke, biji mata, perlukan kelopak mata, perlukan air dalam mata kita. Mata ni kita ni kalau kering, kita memang tak boleh nampak. Buka mata pun tak boleh. Lembapan yang ada Allah jadikan tu. Tak kisahlah nak bagi nama saintifik apa benda nama dia, saya tak kisah. Tapi ceritanya kita memerlukan. Dan bila kita nak melihat, kita memerlukan objek. Kalau tak ada lori depan kita, kita tak dapat melihat lori. Kalau tak ada kapal terbang depan kita sekarang, kita tak dapat melihat kapal terbang. Tak dapat lihat. Kalau objek tu ada, baru kita dapat melihat. Penglihatan kita terbatas. Itu pun dah ada depan kita, itu pun terbatas. Kalau dekat nampak, kalau jauh tak nampak. Yang lagi teruk dah depan mata tak nampak. Aduh. Mana cermin mata aku? Ya Allah, dia sangkut kat telinga, dia tak perasan. Lagi masalah. Betapa terbatasnya kita. Dan kita melihat memerlukan cahaya. Kalau tak ada cahaya, kita tak nampak. Kita melihat ni memerlukan kepada jarak. Kalau jarak jauh, dah tak nampak. Allah yang kita sembah, dia maha melihat tanpa mata, tanpa anggota retina, tanpa cahaya, tanpa objek. Sebelum semua makhluk diciptakan, semua makhluk asalnya tak ada, tetapi Allah tetap sifatnya maha melihat walaupun tidak ada makhluk. Kita ni kalau satu makhluk tu tak ada, terus kita tak dapat lihat. Contohnya apa? Depan kita sekarang tak ada bangunan KLCC. Tak ada siapa di kalangan kita yang sedang melihat KLCC. Sebab objek tu tak ada depan mata kita. Itu lemah sifat melihat kita. Contoh. Setakat ni boleh faham cerita kita. Petang ni macam berat sikit lah. Kenapa saya pilih tajuk ni Allah. Ustaz, semua yang Ustaz cakap tadi, saya dengar semua tu. Yang kata Rasulullah naik hanya dengan roh. Rasulullah dengar suara Allah, ya Allah. Dan petang ni kupasan dia best sangat. Tapi nasihat pada diri saya lah, apa yang saya dengar ni, kena amati dan jangan menyampaikan apa pun. Saya kena faham tu, saya takut ada yang bertelingkah kan pasal ni kan. Itulah. Sebab kita orang awam. Saya dah mula perasan ada orang bila dia ceramah dengan cara begitu, menyampaikan cara gitu. Saya dulu bukan bidang ini. Ini bukan bidang saya. Bukan bidang pembelajaran saya. Tapi bidang ini bidang yang paling kritikal kalau salah. Salah tajwid boleh tahan lagi. Salah tajwid boleh tahan lagi. Memang salah, memang berdosa. Tapi dia bahagian tajwid. Tak menjadikan seseorang itu murtad atau kufur atau sesat. Salah fiqh, mungkin semayang dia ditolak. Mungkin semayang dia batal. Mungkin semayang dia tak sah. Tapi tak menyebabkan dia jadi kufur, jadi murtad, jadi sesat, jadi syirik. Dia tak jadi macam itu. Ada orang semayang tapi selama ni semayang dia salah. Dia tak jadi murtad. Dia yakin semayang tu wajib, cuma dia salah. Ada orang dia salah dalam bab umrah. Dia buat, dia langgar, tiba-tiba dia, rupanya dia dam, dia tak bayar. Hutang sampai mati, dia tak bayar. Rupanya dia kena dam. Memang dia tak sempurna umrah dia. Mungkin umrah dia tak diterima oleh Allah di akhirat. Tapi kesalahan dam dia tu tak menyebabkan dia jadi murtad, jadi syirik atau jadikan dia tu menyamakan Allah dengan makhluk. Dia tak sampai terperingkat gitu. Saya bukan memperkecilkan kesalahan solat. Kesalahan solat tetap besar. Saya bukan memperkecilkan kesalahan umrah haji. Kesalahan wajib haji, rukun haji tetap besar. Ini bukan main-main. Tapi saya tak suka berlebihan menganggap satu tu sangat besar tetapi tidak tepat pada tempatnya. Saya tetap mengatakan bahawa kesalahan dalam bab kepercayaan tentang Allah itu jauh lebih bahaya daripada benda-benda yang lain-lain. Faham maksud saya? Itu yang saya nak sampaikan. Tanpa saya rendah-rendahkan yang lain. Kesalahan yang lain tetap salah. Kalau sampai masanya hukumnya haram, ia haram, tetap salah.
Cuma risikonya, hakikatnya lebih rendah sedikit. Ya, saya. Ustaz, minta maaf lah Ustaz. Ustaz boleh ulang tak balik Ustaz cara penyampaian Rasulullah menerima arahan bersolat tu Ustaz. Macam makcik kurang jelas lah Ustaz. Boleh tak ulang balik Ustaz? Terima kasih. Baik, bagus. Ketika Nabi melepasi sampai Sidratul Muntaha, Jibril menyatakan kepada Rasulullah bahawa beliau hanya boleh sampai di situ. Baik. Hanya Rasulullah saja yang diberikan perintah dan keizinan untuk melepasi Sidratul Muntaha. Yang mana tak ada makhluk Allah yang mana-mana pun yang melepasi kawasan situ. Makhluk maknanya dari kalangan para nabi tak ada, dari kalangan malaikat yang mulia-mulia lah tak ada. Jadi kemudian Rasulullah melepasi seorang diri. Bila Nabi sampai di sana, di satu tempat yang kita namakan sebagai mustawa, satu tempat di atas sana, maka Rasulullah berada di sana dalam keadaan seorang diri. Seorang diri. Nabi bermunajat kepada Allah. Baik. Kenapa kalau Allah tidak ada di sana, kenapa Nabi kena pergi ke sana? Nabi pergi ke sana, Isra' Mi'raj, tujuan dia untuk memperlihatkan tanda kebesaran Allah. Daripada bawah, macam-macam tanda kebesaran Allah sampai ke atas, sampai Nabi seorang. Ketika itu Nabi diperlihatkan semua tanda-tanda kebesaran Allah, semuanya itu berkaitan tanda kebesaran Allah. Baik. Kenapa wahyu tu dapat di sana? Tadi kenapa Nabi jalan bergerak ke sana? Sebab nak tunjuk tanda kebesaran Allah. Soalannya, kenapa Nabi dapat wahyu di sana? Jawapannya, Nabi dapat wahyu bukan mesti di sana. Rasulullah boleh terima di sana. Nabi terima beratus wahyu di Madinah. Nabi terima beratus wahyu di Mekah. Nabi Musa terima wahyu di Bukit Tursina. Nabi-nabi yang lain terima wahyu di Tanah Syam dan sekitarnya. Jadi terima wahyu dekat mana, tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Sebab para nabi tu pilihan Allah. Allah pilih mereka untuk terima wahyu di mana mereka dituruh, diperintah untuk terima wahyu, maka jawapannya mereka akan terima di situ. Cuma apa bezanya Nabi Muhammad terima di sana? Bezanya ialah itu tasyrifan li Rasulillah. Itu adalah untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Special untuk Nabi sampai ke sana menerima wahyu. Jadi Rasulullah terima wahyu di Mekah. Buktinya Allah tidak di Mekah. Rasulullah terima wahyu di Madinah. Allah bukan di Madinah. Rasulullah terima wahyu, Nabi Musa terima wahyu di Tursina. Allah bukan di Tursina. Nabi Muhammad terima wahyu di Mustawa, atas Sidratul Muntaha. Allah juga bukan di Mustawa dan Allah juga bukan berada di atas langit. Nabi yang berada di sana. Kenapa seorang Nabi boleh berada di tempat tertentu? Sebab yang berada pada tempat-tempat tertentu, ruang tertentu, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, yang boleh berada itu namanya makhluk. Siapa yang pertama kali dengar? Ni saya belum masuk tadi. Soalan tadi nak tanya ni. Dengar wahyu tadi. Wahyu tu minta terangkan semula. Saya nak terangkan ni. Cuma saya nak tanya, siapa yang pertama kali dengar ni penerangan ni? Saya dah lama simpan hasrat ni sejak tahun 2006. Ni sekarang dah 2000 berapa ni, ya Allah. Saya Ustaz. Baik okey. Selalu ni dengar yang macam Ustaz cakap awal-awal tadi tu, yang kata bercakap dengan Allah semua tu lah. Okey. Baik. Kalau ada orang ceritakan bahawa Nabi bercakap dengan Allah. Nabi bercakap dengan Allah. Yang itu okey. Dalam hadis memang ada. Rasulullah mohon kepada Allah pengurangan. Nabi bercakap kepada Allah, Nabi yang bercakap, okey. Allah Ta'ala berfirman, okey. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, aku wajibkan kepadamu sembahyang solat 50 waktu. Okey. Tak ada masalah. Allah berfirman, tak ada masalah. Yang salah tadi apa? Nabi mendengar suara Allah. Allah bercakap dengan suaranya. Bila suara saja, dalam Quran tak ada sebut Allah bersuara, dalam hadis tidak ada sebut Allah bersuara. Suara tu sifat siapa?
sifat makhluk. Berkata-kata, sifat manusia, sifat makhluk. Berkata-kata tu sifat Allah. Jadi kita jangan samakan berkata-kata itu bersuara. Berkata-kata untuk makhluk sifatnya ada suara, ada huruf, ada perkataan, ada bahasa. Maha berkata-katanya Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa perkataan. Di sini dia punya beza dia sikit saja, nampak tak? Sikit saja bezanya. Jadi macam mana Ustaz kita nak faham? Ketika Rasulullah berada di atas sana, Rasulullah mendengar firman Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa perkataan, tanpa bunyi. Nabi memahami perintah Allah untuk melaksanakan solat 50 waktu dan Rasulullah menerima perintah itu dengan penuh amanah dan penuh rasa kehambaan. Nabi terima. Kemudian bila Nabi terima, Nabi mendengar. Dia senang ya, simple. Nabi mendengar firman Allah. Betul. Allah berfirman kepada Nabi. Betul. Nabi bercakap kepada Allah. Nabi bercakap tak ada masalah. Rasulullah ada suara tak? Rasulullah ada suara tak? Ada suara. Nabi bercakap pakai bahasa tak? Bahasa apa Nabi cakap? Arab. Nabi cakap bahasa Arab. Nabi cakap ada suara, ada bahasa. Nabi bila bercakap keluar huruf tak? Ada dahulu, ada kemudian, ada susunan, ada tak? Ada. Kenapa Nabi cakap ada bahasa, ada huruf, ada suara? Kenapa? Sebab Nabi adalah makhluk. Manusia. Nabi adalah makhluk. Terbaik. Masya Allah. Kunci nak faham penting ni. Itu cerita dia. Alhamdulillah. Jadi tentang Nabi berkata kepada Allah, okey saja. Okey saja. Tentang Allah berfirman atau berkata kepada Nabi, okey saja. Yang kita kena jaga, jangan terlepas atau kita kata Allah berkata dengan suaranya yang, dengan suara je apanya semua dah kira. Habislah ke laut dah. Bukan ke laut lagi. Kalau ke laut boleh mancing, boleh tangkap ikan. Ini ke mana tak tahu. Hati-hati ya. Jadi kepercayaan Maha Suci Allah. Jadi bila sebut Maha Suci Allah, itu antara hikmah ayat ini dimulakan dengan kalimah Subhana, Maha Suci Allah, supaya manusia betul-betul mensucikan Allah daripada sifat yang tidak layak bagi Allah, sifat makhluk. Jadi yang pertama tadi saya sebut sifat makhluk, asalnya tiada menjadi ada. Okay. Sifat makhluk yang kedua ialah namanya sifatnya berubah-ubah. Sifatnya apa? Berubah-ubah. Dulu kecil, sekarang besar. Dulu sihat, sekarang sakit. Dulu tinggi, sekarang rendah. Dulu rendah, sekarang tinggi. Dulu di timur, sekarang di barat. Dulu dia cepat, sekarang dia lambat. Dulu dia awal, sekarang dia ke belakang. Dulu dia apa? Yang penting berubahlah. Dulu terang, sekarang gelap. Dulu panas, sekarang sejuk. Tak kisahlah. Yang penting semua makhluk sifatnya berubah. Yang tidak berubah, maha kekal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kedua, sifat makhluk berubah. Yang ketiga, sifat makhluk, dia ada rupa, dia ada bentuk, dia ada saiz, dia ada ukuran, dia ada yang namanya kita sebut sebagai namanya apa? Ada rupa, bentuk, saiz, ukuran dan jisim tertentu. Jisim tertentu. Itu makhluk. Jadi tak kisah. Mungkin benda tu kita tak tahu ukuran dia berapa, tapi ada ukuran. Contohnya, kelajuan cahaya. Cahaya tu kalau kita pancar saja cahaya, maka pada ketika itu cahaya tu dia ada ukuran dia. Sampai masa dia akan berakhir, hilang cahaya tu. Dia ada ukuran. Cuma kita tak tahu. Kita tak tahu, tak kira tepat berapa cahaya dia, tapi tetap cahaya memiliki ukuran yang tertentu. Ada jarak tertentu, ada saiz tertentu. Allah yang kita sembah, dia tidak ada rupa, tidak ada bentuk, tidak ada jisim, tidak ada ukuran dan tidak ada saiz. Jadi tak boleh kata Allah tu besar sangat sebab tu dia ada kat atas langit. Hancur akidah. Dia tak boleh cakap Allah tu halus sangat sampai dia boleh masuk dalam badan manusia. Hancur akidah, rosak terus. Tak boleh. Allah yang kita sembah tidak bersaiz, tidak berjisim, tidak berbentuk, tidak berukuran dan tidak ada rupa. Yang ada rupa, ada bentuk, saiz tu semua adalah sifat apa tadi? Sifat makhluk. Itu yang ketiga. Dah berapa dah ni? 3 kan? Yang keempat, makhluk itu dia wujud
pada tempat tertentu, ruang tertentu, kawasan tertentu. Tak kisah makhluk apa pun mesti ada namanya, ada ruang, tempat dan tertentu, kawasan tertentu. Allah yang kita sembah, dia wujud tanpa memerlukan sebarang tempat dan kawasan. Jelas? Setakat ni siapa yang faham? Tulis faham dulu. Faham. Ke tak faham? Tak faham. Kalau Alhamdulillah. Faham, Ustaz. Ustaz, ada orang selalu cakap Allah tu dekat macam seperti anak mata hitam dan anak mata putih. Oh, daripada mana dia dapat tu? Dalam Quran disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Seperti dekatnya urat leher, saya pernah dengar lah Ustaz. Tu yang saya baca ayat tadi tu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah ni secara zahir ayat Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kami ada bersama dan dia, yakni Allah ada bersama kamu di mana saja kamu berada. Ada. Maknanya bukan kat leher, dia ikut kita. Apabila idza kana ahadukum yusalli, apabila salah seorang daripada kamu tengah solat, hadis sahih Bukhari, fala yabsuqanna baina yadayhi. Jangan dia ludah ke depan, jangan ludah ke kanan. Sebab fa innahu yunaji rabbahu. Kerana dia sebenarnya sedang bermunajat kepada Tuhannya dan Tuhannya berada di antara bainahu wa baina qiblati, di antara dia dengan kiblat dia. Maknanya Allah ada kat depan. Satu ayat sebut Allah lebih dekat kat urat leher. Satu ayat sebut Allah ikut kita ke mana kita ada. Satu ayat sebut Allah ada kat depan. Satu lagi hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maknanya Allah ada dalam bumi. Ini semua jenis ayat dan hadis macam ni. Ada banyak lagi, saya tak keluarkan lagi ni, cerita dia banyak. Tapi saya nak contohkan, zahir ayat menunjukkan ada sebut Allah di Palestin ada. Sebab tu kita tidak berpegang dengan pegangan Allah berada di mana-mana. Habis. Bila satu anak dia tanya, mak, Allah ada dekat mana? Dia pun jawab, Allah ada dekat mana-mana nak. Anak dia pun tanya, dalam tandas belakang ada tak? Kita kata tak ada. Lah, tadi mak cakap Allah berada di mana-mana. Nampak tak? Kalau budak anak kita tanya, anak saya umur 7 tahun, tadi mak cakap Allah di mana? Lepas tu kita marah dia pula. Shh, jangan tanya, berdosa. Lah, berdosa pula tanya. Tadi dia yang cakap. Contohnya je tu. Atau kita kata Allah berada di semua tempat. Semua tempat Allah ada. Oh, jawapannya salah juga. Allah bukan ada kat semua tempat. Baik. Pertama, kita kena soal keyakinan dulu. Yang kedua, baru kita boleh faham bahasa-bahasa kiasan yang lain. Okey, dengar sini. Allah yang kita sembah, dia ada tanpa bertempat. Exist without a place. Bukan anywhere, bukan everywhere. Apalagi underwear lah. Tapi ceritanya where tu, anywhere, everywhere tu semua tak ada. Bukan. Wujudnya Allah tanpa memerlukan sebarang tempat. Jelas? Okey. Tapi Ustaz, biasakan dulu orang tua kita cakap, kau jangan nakal-nakal, ingat, mana-mana saja Allah tu berada di mana-mana, kau jangan nakal-nakal. Oh, biasanya orang tua dulu bukan memaksudkan dekat situ ada Allah. Dia pergi sini, situ ada Allah. Bukan maknanya gitu. Tapi dia nak beritahu kita, jangan nakal-nakal sebab Allah sentiasa mengetahui apa saja kita buat di mana pun kita berada. Betul tak? Setuju tak? Biasanya orang tua dulu kalau cakap, macam tu sebenarnya maksud dia. Allah sentiasa mengetahui dan melihat apa sahaja yang kita buat di mana saja kita berada. Depan orang, belakang orang. Terbuka atau tertutup. Betul kan? Baik. Boleh kalau cakap begitu Allah berada di mana-mana, tapi dengan maksud itu sebenarnya taklah salah. Cuma untuk masa zaman ini saya buang terus perkataan tu. Kalau nak cakap sekarang zaman TikTok, sekarang zaman WhatsApp, sekarang zaman YouTube, zaman ni orang cakap bahasa tegak terus. Dia dah tak pandai dah sementelahan,
Sayugianya, budak-budak baru ni semua dia tak faham. Dia faham bahasa direct. Kalau kita cakap hari ni Allah berada di mana-mana, otak dia pun faham direct. Allah ada dekat tandas, Allah ada dekat kilang, Allah ada dekat pejabat. Dia faham gitu. Jadi saya ambil inisiatif, Allah berada di mana-mana tu cantas terus buang. Terus ajar dulu akidah yang betul, Allah wujud tanpa memerlukan tempat. Faham maksud saya? Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf. Waalaikumsalam. Ya. Okey, Kak nak tanya, kalau kata Allah tu berada di mana-mana, boleh tak kita kata macam kita rasa yang Allah tu melihat kita, kita rasa yang Allah tu macam berada di mana saja kita berada? Boleh tak kita cakap macam tu Ustaz? Boleh tak kita faham yang macam tu? Maknanya kita merasa. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Yang boleh, kita boleh dan mesti meyakini Allah melihat kita dengan makna kita dilihat. Tetapi bukan dengan makna membayangkan ada sesuatu melihat kita. Lagi sekali saya ulang. Kita mesti meyakini bahawa Allah Maha melihat kita dengan makna kita yakin kita dilihat. Tetapi bukan dengan makna kita membayangkan ada sesuatu sedang melihat. Membayangkan sesuatu ada melihat, otak. Meyakini Allah Maha melihat dengan yakin kita dilihat, okey. Sangat bagus. Kita rasa dan kita penuh yakin kita ni dilihat oleh Allah. Mana kita buat, apa kita buat, kita sendiri dilihat oleh Allah. Dan Allah memang melihat kita. Itu maksud saya. Tapi kalau merasa dengan makna membayangkan, ada sesuatu yang sedang tengok kita. Bila membayangkan, yang kita bayang dan khayal, confirm itu bukan Allah. Itu hanya lembaga ataupun imajinasi atau visual yang kita visualkan, yang kita gambarkan, padahal itu sebenarnya bukan Allah. Jadi bila nak cerita merasa tadi tu, hati dengan keyakinan Allah melihat kita, tetapi dengan maksud dalam kurungan, kita yakin betapa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dengan makna kita membayangkan ada sesuatu tu maknanya kita khayalkan. Kita taswir, takhayal, kita khayalkan ada suatu lembaga atau suatu benda berjisim, berbentuk yang sedang memerhatikan kita. Bukan. Kalau yang tu salah. Jadi yang pertama tadi bagus. Kita yakin Allah melihat kita dan kita yakin kita adalah makhluk yang sentiasa tidak terlepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Maha melihat. Tapi Allah melihat tanpa mata, tanpa cahaya, tanpa kornea, tanpa retina, tanpa bulu mata, tanpa alat. Allah Maha melihat tanpa memerlukan alat dan tanpa memerlukan syarat. Dan Allah Maha melihat dengan sifat melihatnya, bukan dengan alat. Kita lihat dengan alat. Ada mata, kita makhluk, ada alat, ada mata, ada cahaya, ada jarak, baru boleh dapat lihat. Ada cahaya, baru boleh dapat lihat. Ada objeknya, baru dapat lihat. Mata ada, baru dapat lihat. Ada kemampuan daya melihat, baru kita dapat melihat. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada semua makhluk-makhluk yang namanya seperti itu. Okey ke cerita kita petang ni? Okey ke ni? Ya Allah. Ya. Okey. Saya nak Ustaz dengar apa yang saya cakap ni. Apa yang saya dapat daripada perkongsian Ustaz petang ni. Sebab tadi bila saya baca dekat chat room kan, ada seorang sahabat tulis, sekarang ni jawapan apa pun kalau Google ada. Kita boleh baca directly kat situ. So tentang pengkisahan Isra' Mi'raj ni yang saya dapat daripada Ustaz, betul tak apa yang saya faham ni Ustaz? Hati-hati dalam menyampaikan. Sebabnya kalau contoh mendengar Rasulullah mendapat perintah solat tu, kalau kita baca dalam Google lah contoh, Allah berfirman, maknanya word yang betulnya firman Allah. Dan bila tak payahlah detailkan firman tu dengan cara berkata-kata macam kita communicate ni. Sebab yang tu yang bahayanya, kat situ yang boleh tergelincir tu kan. So pada saya berhati-hati dalam membaca artikel ataupun mendengar kuliah sendiri daripada guru-guru. Kalau guru-guru tu simply kata Rasulullah terima
daripada Allah. Allah yang memberi macam perintah solat ni. Kalau yang menerima tu mendengar dengan bayangan Allah berkata-kata, bercakap dengan solat tu bahaya. Saya maknanya cara menerima ilmu tu lah. Saya rasa macam bab ni jangan simply menyampaikan satu. Kalau mendengar pun kena amati dan kalau boleh bertanya dan faham betul-betul. Okey, baik. Sebab ada bahayanya bila saya terbayang macam ni. Kalau macam saya cerita pada anak saya sendirilah tentang perintah solat. Allah cakap sendiri dengan Nabi. Dekat situ saya rasa saya dah salah menyampaikan. Betul tak Ustaz? Baik, kalau kita guna perkataan Allah cakap dengan Nabi atau Allah berfirman kepada Nabi, Allah berkata kepada Nabi, itu dalam rangka yang boleh. Sebab dalam bahasa Arabnya dipanggil qala Allah, yaqulullah. Boleh? Tak ada masalah. Oh, tak Baik. salah lah maknanya. Tak salah. Allah berkata dengan Nabi. Betul. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan sebenar berkata-kata. Boleh. Tak ada masalah. Berkata-kata, bercakap, Allah berfirman boleh. Firman kata cakap itu cuma kualiti dan cara nilai bahasa Melayu. Hakikatnya dalam bahasa Arab, qala. Allah berkata. Atau kita kata Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Ia memang berbicara, berkata, bercakap, berfirman dalam maksud yang sama. Baik. Cuma yang membezakannya ialah kena bezakan sifat berkata manusia, makhluk dengan sifat berkata Allah. Baik. Sifat berkata Allah tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa perkataan, tanpa alat. Jadi kalau ada orang dia masuk dia kata Allah berkata-kata, lalu Allah memperdengarkan suaranya. Memperdengarkan suaranya, masa tu salah. Sebab suara bukan sifat Allah. Suara sifat makhluk. Tapi kalau kita kata Allah cakap dengan Nabi supaya Nabi itu laksanakan perintah sekian-sekian, harus saja. Cuma kita biasa guna bahasa yang agak kita sebut bahasa Melayu tinggi, kita sebut berkata lah ketika tu. Tapi kalau kita kata cakap, masih okey lagi. Cuma jangan sebut ada dengan suaranya. Suara sifat makhluk. Dengan bunyinya. Bunyi sifat makhluk. Sebab dalam Quran tak ada sebut Allah berkata dengan suara apa, dengan bunyi apa. Kerana suara bunyi tu semua adalah sifat makhluk. Bagus. Faham. Dan lagi satu Ustaz, bila orang kata Al-Quran tu lah kata-kata Allah. Harus saja. Al-Quran tu firman Allah, kata-kata Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah, kata-kata Allah, kalimah Allah. Boleh saja. Tapi kenapa kita sebut Al-Quran tu kata-kata Allah, firman Allah, ataupun kita sebut wahyu Allah, ataupun kita sebut seumpama itu, kerana manusia ni untuk memahami firman Allah, manusia berhajat kepada huruf, bahasa dan perkataan. Manusia tu perlu. Jadi manusia, tak ada manusia yang boleh memahami firman Allah kalau tanpa huruf, tanpa suara, tanpa kata-kata, tak ada manusia boleh faham. Oleh kerana itu, Allah sampaikan wahyu itu dengan tugas Jibril menyampaikannya. Maka Jibril Allah pilih bahasa Arab adalah bahasa sebagai bahasa untuk menyampaikan wahyu Quran. Arab tu dipilih. Dalam dunia masa Nabi Muhammad diutuskan ada bangsa Rom, bahasa Rom, ada bangsa Parsi, bahasa Parsi, dan bahasa Cina, ada bahasa Cina. Zaman tu dah ada. Tapi bahasa mereka tidak dipilih sebagai bahasa yang untuk menterjemahkan kalamullah yang tidak ada huruf, tidak ada bahasa, tak ada suara untuk kepada makhluk. Makhluk memerlukan bahasa. Oleh kerana makhluk memerlukan bahasa, maka bahasa yang terbaik, bahasa yang tercantik, terlengkap, terkualiti di kalangan hamba Allah adalah bahasa Arab. Dan Allah pilih bahasa Arab itu untuk diturunkan Al-Quran dalam bahasa itu. Dan ketika Jibril bacakan kepada Nabi, terus Jibril bacakan dengan bahasa Arab. Dan Al-Quran itu Nabi dapat bahasa Arab sebagaimana ayat Quran, dan Rasulullah pun sampaikan dengan bahasa Arab. Dan Al-Quran tidak boleh ditukar dengan bahasa lain, tak boleh. Melainkan ceritanya adalah terjemahan. Terjemahan cerita lain. Tapi Quran memang bahasa Arab. Itulah cerita dia. Jadi nanti kita masuk bab Quran tu kalam lafzi ataupun kalam nafsi, yang itu tak apalah, yang itu pergi kepada pembahasan yang agak tinggi dan agak mencabar.
Tapi memadai kalau kita sampai di situ, kita dapat satu gambaran. Mudah-mudahan petang ni dapatlah ilmu dan sedikit kefahaman. Ada soalan dan sebagainya, bagus. Sikit, sikit. Maknanya kan sebagai ibu bapa lah, kena ada ilmu juga untuk bagi tahu anak-anak, terutama anak yang kecil-kecil yang suka sangat tanya ni kan. Kita kalau tak ada ilmu macam ni Ustaz, kita nak sampai pun takut salah kan. Maknanya kena belajar lah, itu yang penting, ilmu tu kena ada. Lepas tu apa yang saya perhatikan, banyak mak bapak yang macam dah berumur macam saya sendiri, kadang-kadang tu nak belajar tauhid tu memang dia agak stres sikit lah Ustaz. Subhanallah. Jadi memang saya banyak kalau ajar kelas-kelas tauhid, saya cuba simple, ambil yang asas dulu, sebab benda yang tinggi-tinggi kita tak boleh nak faham melainkan yang asas ni dulu. Kalau asas ni faham, nanti dia bergerak pelan-pelan pergi yang lebih susah, dia lebih mudah. Saya perhatikan sebab benda yang berkaitan kefahaman ni makin lama dah makin runcing. Bukan pada orang jahat, pada orang baik pun ada masalah juga. Orang baik, orang pergi semayang apa semua, dia punya masalah kefahaman dia pun ada banyak tak betul. Jadi saya bukan kerja cari tak betul orang, bukan. Tapi bila kita berbual dengan jemaah, kita sembang, kita dengar dia punya percakapan, kita kata, alamak, Pak Haji ni dah pergi haji, dah pergi umrah, tapi cara dia memahami tu salah. Kalau salah dalam bab solat, kita telan-telan lagi lah, mungkinlah ada. Saya pun bukanlah betul semua sangat. Saya ni pun banyak juga salah silapnya. Tapi kalau salah pada benda kepercayaan i'tiqad ni, kita macam, alamak, benda tu bukan macam tu. Jadi lebih-lebih lagi tentang takdir, tentang kewujudan Allah, tentang apa. Padahal benda ni yang paling awal dulu. Jadi tak apalah. Kita nanti bergerak perlahan-lahan, detik demi detik. InsyaAllah yang asa hadapan, kita akan cuba memanfaatkan penyampaian ni sedikit demi sedikit, dia senyap-senyap, bukan senyap-senyap, sedikit demi sedikit tanpa perasan saya cuba sentuh, dan insya-Allah kita akan pergi kepada step-step yang berikut insya-Allah. Jadi saya ucapkan jazakallah. Sorry. Ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Dah hujung-hujung usia ni barulah dapat berita macam ni. Syukur, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada siapa yang bercakap tadi, saya tak perasan. Ustaz, sorry, quick one. Tapi kalau nanti Ustaz terangkan kemudian pun tak apa. Saya ada dua soalan. Satu tadi kan pasal yang Allah berada di mana-mana kan. Macam anak saya masa tadika, dia orang suka tanya, Tuhan tu, Allah tu berada di atas pokok yang sangat tinggi ke? Jadi saya tak tahu nak jawab. Saya kata bukan. And then bila kita cakap lah Allah berada di mana-mana, tapi Allah maha melihat. Jadi macam dari dalam konteks saya sekarang ni, memang kita kena bertaubat lah sebab saya cakap tu macam benda yang kita bawa daripada apa yang kita faham dan dengar dulu kan. Lepas tu soalan kedua, ada satu hadis ni kan Ustaz yang saya rasa hadis yang kalau kita ingat Allah sikit, Allah ingat kita banyak. Allah jadi kalau kita ingat banyak sikit, lagi banyak, makin dekat Allah dengan kita. Jadi kalau saya share lah dengan anak saya sebab macam nak bagi ingat Allah kan. Tapi dalam situasi kita sekarang ni, yang itu, macam mana kita nak relatekan Allah memang bersama-sama dengan kita, macam tu Ustaz. Tak apa, saya rasa kita dah suntuk, saya harap ada part 2 lah untuk ni. Baik, mudah-mudahan insya-Allah saya akan cerita benda tu. Saya akan cerita tu, saya akan cuba gunakan bahasa ringkas tapi memang dia agak panjang sikit tapi sangat penting. Sebab hadis-hadis yang berkaitan dengan macam tu dia ada cara macam mana. Cara dia kena baca hadis yang lain dulu sebelum baca hadis itu. Dan bila nak ceritakan Allah sentiasa bersama dengan kita tu kena tambah perkataan. Pertolongan Allah sentiasa bersama dengan kita. Bantuan Allah sentiasa bersama dengan kita. Kurnia Allah selalu bersama dengan kita. Kita tambah itu untuk sementara ni, untuk sementara. Sebelum kita nak faham nanti yang lain. Nanti yang lain tu insya-Allah saya cuba atur susun-susunkan dia punya step pemahaman tu supaya kita tak terlalu langkah kepada tangga ketiga keempat tapi kita naik sikit demi sikit. Insya-Allah lepas daripada tu kita akan dapat kefahaman dan kita akan faham yang hadis yang kita terbayang, jika kamu mendekati Allah sejengkal dia akan segini, bila kamu begini dia akan datang kepada kamu berlari harwalah. Saya tahu ada hadis tu, saya tahu. Jadi cuma insya-Allah kita akan sampaikan dan saya cuba sampaikan yang semampu saya mungkin insya-Allah. Untuk setakat ni, jazakumullah, terima kasih, tahniah kepada semua yang berkomitmen.
InsyaAllah setiap pertemuan yang kita adakan akan menambah ilmu dan kefahaman. Mungkin adalah sikit selitan gurau dan sebagainya kerana tujuan kebaikan, tapi insyaAllah semuanya ada isinya ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan semula kepada pengacara. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Syukur pada Allah, kuliah asal kita berjalan lancar. Moga segala apa yang Ustaz sampaikan menjadi pedoman kepada kita. Moga semua jemaah faham. Kalau tak faham boleh tanya Ustaz lagi, insyaAllah. Moga Allah melihat niat kita dan mempermudahkan urusan kita di dalam memahami segala ilmu Allah ini. Kita tangguhkan pengajian kita hari ini. Saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit bahan kuliah untuk malam ni. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Ahmad Saleh dengan tafsir Al-Quran. Pada pukul 9 malam kita ada kuliah Isyak Talaqi Al-Quran bersama Al-Fadhil Ustazah Umairah bin Ahmad Saleh. Dan pukul 9 malam kita ada bersama live daripada Mekah bersama Dr. Ashraf Su'arin, kalau tak salah saya, insyaAllah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz. Terima kasih pada semua jemaah. Terima kasih pada JNI. Bagi mewakili JNI, saya mohon maaf andai ada sebarang kekurangan dalam majlis kuliah kita petang ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis petang ini, mohon Ustaz bacakan tazkirah kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.